Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, Alhamdulillah, bertemu lagi kita untuk sesi pembelajaran kita yang seterusnya untuk subjek Bahasa Melayu tahun 6. Okey, jadi untuk pembelajaran hari ini, insya-Allah kita akan belajar topik tata bahasa yang baru, subtopik tata bahasa yang baru iaitu kata sendi. Tetapi sebelum kita pergi kepada bahagian kata sendi, di sini ada sedikit latihan yang perlu kamu semua selesaikan, iaitu berkenaan dengan kata adjektif. Yang lepas ingat tak? Yang lepas kita dah belajar mengenai kata adjektif dan kata penguat. Yang mana kata adjektif dan kata penguat tu dia saling berkaitan. Kata penguat mesti digunakan untuk menguatkan kata adjektif. Tu semua dah maklum. Awak dah buat latihan dan dah submit latihan kan. Saya pun dah tanda, alhamdulillah. Kebanyakan daripada kamu dapat menjawab ataupun memahami topik tersebut. Jadi untuk latihan pengukuhan, jadi saya minta awak baca petikan yang ada di sini dalam buku teks surat 70, petikan ni. Baca petikan dengan teliti, kemudian pindahkan maklumat tentang sifat kucing itu dalam bentuk grafik. Jadi nanti baca dahulu. Setelah baca dengan teliti, daripada peringkat pertama sehingga peringkat yang terakhir ni, kemudian saya nak awak pindahkan sifat-sifat kucing ni, si putih ni, dalam bentuk grafik. Maksudnya awak boleh lukis lah gambar kucing. Kalau pandai kan, contohlah macam contoh macam ni, lukis gambar kucing. Contohlah, lukis gambar kucing. Lepas lukis gambar kucing, kemudian keluarkan dia punya sifat. Katakanlah, sekejap, salah pula ni. Okey, apa sifat dia? Ataupun tak payahlah awak perasan ni. Terpulanglah kat awak kreativiti masing-masing kan. Okey, keluarkan sifat pertama dia apa? Okey, contoh kita lihat tadi. Saya bagi satu contoh. Okey, memberikan nama si putih kerana kucing itu berbulu putih. Jadi berbulu putih ni sifat dia. Bulunya juga panjang dan gebu. Maka berbulu putih. Jadi ini sifat bagi kucing. Jadi saya nak awak pindahkan sifat kucing tersebut dalam bentuk grafik. Bentuk grafik macam ni lah. Kemudian awak nak buat cantik-cantik, nak buat bentuk awan ke, terpulang. Jadi ini latihan pengukuhan untuk topik yang kita dah belajar sebelum cuti baru-baru ni. Okey, boleh Jelas? Okey, jelas insya-Allah. Baik. Satu kelasnya. Hari ini kita akan belajar mengenai kata sendi. Lihat kata sendi. Kata sendi itu apa? Kata sendi nama ialah perkataan yang terletak di hadapan kata nama atau frasa nama bagi menerangkan kata nama atau frasa nama tersebut. Kata sendi ni dia mesti letak di depan, di hadapan kata nama, bagi menerangkan kata nama atau frasa nama tersebut. Kata sendi nama juga dikenali sebagai kata depan, sebab letak di depan, atau kata preposisi, preposisi, kata depan, kata awalan, sebelum kata nama atau frasa nama. Jadi kata sendi ni untuk melengkapkan lagi. Jika tak ada kata sendi, frasa tersebut kemungkinan tidak lengkap. Ataupun kata tersebut tidak lengkap, ayat tersebut tidak lengkap. Ataupun jika menggunakan kata sendi yang salah, membawa arti atau maksud yang salah. Jadi kata sendi ni memang sangat penting. Untuk membina ayat, untuk karangan, untuk menghasilkan jawapan, untuk membina jawapan dan sebagainya. Kata sendi penting. Okey, baik. Ini contoh-contoh kata sendi. Okey, antara contoh kata sendi, di. Lagi apa? Kemudian, di ni apa? Maksudnya digunakan untuk menunjukkan tempat. Di pejabat, di kantin, di tepi sungai, di Johor. Okey, boleh baca kat sini. Kedua, ke. Digunakan untuk waktu, arah dan tempat. Ke saat, ke pukul 10 malam. Okey, ni waktu kan. Arah, ke timur, ke dalam, ke kanan. Kemudian tempat, ke tasik, ke lantai, ke pagar. Saya ingin ke pagar. Contoh tajuk kita buat ayat. Saya ingin ke tasik untuk beriadah. Sekarang. Okay, jadi ini penggunaan ke. Okay, kemudian dari. Digunakan untuk
Ni dari biasa kan, selalu kita guna dari dan daripada ni yang murid selalu keliru. Kadang-kadang bukan awak je keliru, cikgu-cikgu pun kadang-kadang keliru juga penggunaan dari dan daripada. Jadi dari ni digunakan sebelum ni kita dah belajar. Saya dah terangkan selalu di dalam kelas. Guna dari, ingat ATM. ATM. Waktu ni ada yang buat pertambahan waktu, tapi waktu ni kita boleh masuk dalam masa. Lebih kurang lah. Okay, digunakan untuk tempat, arah, waktu dan masa. Okay, dari Kedah, dari bandar, dari rumah. Ini tempat. Dari utara, dari kiri, dari tepi, tempat. Arah. Dari kiri, dari tepi tu arah. Dari siang, dari malam, dari kurun, waktu. Okay, masa, dari pukul 3, dari pukul 9. Jadi, apa-apa yang melibatkan tempat, arah, waktu dan masa, kita guna dari. Okay, daripada. Daripada pula digunakan untuk punca haiwan. Punca, contohnya haiwan, benda, asal kejadian dan perbezaan. Selain daripada tu unsur, mujarad dan manusia. Okay, contoh. Daripada singa. Okay, daripada kayu. Contohnya, kita buat ayat, tongkat ini dibuat daripada kayu. Jadi punca kan, punca tongkat ni buat dari apa? Daripada kayu. Kita tak boleh guna dari. Tongkat ni dibuat dari kayu. Salah. Daripada kayu. Nampak? Gelang ini diperbuat daripada emas. Daripada buluh. Nampak? Daripada sukatan, daripada marikah. Ini daripada SK Datuk Hashim. Contohnya apa? Hadiah ini hadiah ini diterima daripada SK Datuk Hashim. Hadiah ini diterima daripada Wisma Putra. Contoh, hadiah ini diterima daripada Ali. Walaupun SK Datuk Hashim tu tempat, awak tak, kalau ayatnya hadiah ini diterima, kena daripada SK Datuk Hashim. Tak boleh dari SK Datuk Hashim. Sebab dari tu fungsinya lain, daripada fungsinya lain. Daripada ni fungsinya sebagai, walaupun kata nama tersebut nama tempat, tapi kita tetap tak boleh guna dari. Sebab kita nak menunjukkan maksud yang lain. Contohnya kita nak menunjukkan sumber mana kita dapat suatu barang. Daripada SK Datuk Hashim. Contoh, kemah ini dia peroleh daripada SK Datuk Hashim. Awak tak boleh guna kemah ini dia peroleh dari. Tak. Salah. Kecuali kalau nak guna dari, itu dalam konteks ayat yang lain. Contohnya, saya bersekolah ataupun sebelum mengajar di SK Taman Bukit Jeram, saya dari SK Datuk Hashim. Contoh, macam tu boleh. Okay, contohnya lagi daripada Wisma. Okay, saya merupakan pekerja dari Wisma Putra. Itu boleh. Okay, baik. Jadi selain daripada itu, kena guna daripada. Okay, jelas. Contoh lain. Okay, kelima. Kepada digunakan untuk sasaran manusia, haiwan, unsur mujarad, pecahan, perubahan. Okay, pada pula digunakan untuk keterangan. Keterangan waktu. Ada pada. Nanti saya terangkan apa benda. Ada plus tambah pada ni. Tempat buatan dan abstrak. Okay, baik. Yang ada pada ni maksudnya, kalau ada perkataan ada, mesti kena tambah pada. Ada pada saya, nampak? Ada pada harimau. Tak boleh ada saya, ada harimau. Ada pada saya, ada pada harimau. Pada dahan, pada dinding, contoh lain. Okey, pada pendapat kami, pada analisis itu. Okey, pada pukul 2, pada waktu malam. Okay, ini penggunaan pada. Okey, kata sendi bagi untuk dan bagi pula digunakan untuk kegunaan sesuatu dan bahagian yang ditentukan. Okey, ini untuk dia, untuk ibu, untuk Hamid. Bagi pemuda itu, bagi kegunaannya. Okey, contoh seterusnya, kata sendi demi digunakan untuk tujuan, urutan dan penegasan. Demi Malaysia. Nampak? Demi buah hatinya. Penegasan tu. Contohnya, aku berjuang demi Malaysia. Penegasan. Okey, baik. Demi helai, demi bab, demi Tuhan, demi ibuku. Ini penegasan. Okey. Baik, tentang. Kata sendiri tentang pula digunakan untuk perkara yang dibincangkan. Perkara yang dibicarakan. Rujukan umum. Contohnya. Okay. Tentang lelaki itu. Tentang kebajikannya. Tentang peristiwa itu. Ini contoh. Tentang kisah lalu. Okay, 10. Okay, kata sendi seperti, bagai, umpama, laksana, bab, macam. Ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan atau kiasan. Selalunya kata sendi ini kita jumpa semasa apa dia? Peribahasa.
Selalunya kata sendi ni kita jumpa semasa peribahasa. Seperti contohnya apa? Bak, cantik bak bidadari. Kan kita gunakan bak kan, ada bak. Okey, seperti pula contohnya kalau bagai au dengan tebing. Seperti katak di bawah tempurung. Okay, ini kita gunakan semasa di dalam peribahasa. Ataupun untuk menunjukkan perbandingan atau kiasan. Nampak? Seperti orang gila. Bagai bulan, umpama langit, laksana raja. Bak bidadari, macam putera. Baik, kata sendi yang seterusnya dengan digunakan untuk bersama-sama. Alat perbandingan serupa, cara dilakukan. Okay, dengan ayah, dengan Ismail. Maksudnya digunakan bersama-sama. Saya membuat kerja ini dengan ayah, bersama-sama dengan ayah. Maksudnya, saya membaca buku dengan Ismail. Maksudnya, bersama-sama dengan Ismail. Okey, dengan kapak, dengan rotan. Saya kita buat ayat contoh, memotong kayu dengan kapak. Dengan menggunakan kapak, dengan rotan. Okey. Dengan bapaknya contoh dengan ayat Quran, dengan doa. Okey, baik. Seterusnya, sejak. Kata sendi sejak atau semenjak. Digunakan untuk menunjukkan masa atau waktu. Nampak? Semenjak hari itu. Semenjak kemarin. Sejak bulan lepas. Sejak setahun lalu. Okay, bateri dah nak habis. Sekejap Okay, baik. Kata sendi seterusnya terhadap digunakan untuk rujukan melibatkan benda, orang dan haiwan. Teboh pula benda, orang, haiwan. Okey. Contoh ayat terhadap asid, terhadap serbuk kopi. Contoh, saya alah terhadap serbuk kopi. Itu contoh ayat. Terhadap ibu bapa, terhadap orang buta. Kita hendaklah sentiasa menghormati ibu bapa, terhadap ibu bapa. Okey. Contoh lain, terhadap haiwan, terhadap kucingnya. Digunakan untuk merujukkan melibatkan benda, orang dan haiwan terhadap ni. Kasih sayangku terhadap ibu bapa tidak dapat dibandingkan contohnya, ataupun kasih sayang kita terhadap ibu bapa hendaklah sentiasa berterusan. Okey. Contoh lain, kata sendi yang seterusnya akan digunakan selepas kata adjektif yang berunsurkan perasaan. Ingat tak sebelum ni saya kata adjektif yang berunsurkan perasaan ataupun yang melibatkan perasaan, kita kena letak akan. Contohnya rindu, sayang, cinta. Rindu akan, cinta akan, sayang akan. Apa-apa yang melibatkan perasaan. Risau akan. Bimbang akan. Ibu bimbang akan kamu kerana kamu selalu pulang lewat malam. Contoh ayat. Aku sayang akan kamu, contohnya. Sayang akan kucingnya, rindu akan ayahnya, cinta akan negeri, prihatin akan masalah keluarga. Ini semua kata adjektif yang melibatkan perasaan. Kata adjektif yang melibatkan perasaan, kita kena masukkan kata sendi nama akan. Okey, jelas. Baik, yang ke-15, oleh. Kata sendi oleh digunakan untuk menunjukkan pertalian pelaku dalam ayat pasif yang menggunakan di, dan kena serta hubungan bermaksud sebab atau akibat. Contohnya, ayat contoh. Oleh nenek. Oleh adiknya. Ini ayat pasif. Ayat pasif ni ialah kata kerja, kita belajar mengenai kata kerja. Kata kerja kan ada kata kerja aktif, kata kerja transitif aktif, kata kerja transitif pasif. Baik, kata kerja transitif pasif atau ayat pasif ni kan ada contoh ayat ialah contoh kata kerja aktif atau ayat aktif, kasut ini dibasuh oleh kakak. Kasut ini, maaf. Kakak telah membasuh atau kakak membasuh kasut ini. Itu kata kerja aktif ataupun ayat aktif. Kakak membasuh kasut ini. Bila kita tukarkan ayat aktif tersebut kepada ayat pasif, kita akan tukarkan dia daripada membasuh jadi dibasuh. Lepas tu kita kena tambah oleh, kata sendi oleh. Contoh ayat kita jadikan pasif. Kasut ini dibasuh oleh kakak. Nampak? Kalau ayat aktif tadi, kakak membasuh kasut ini. Tak ada oleh. Tapi apabila kita jadikan dia ayat pasif, kita kena masukkan kata sendi oleh. Kasut ini dibasuh oleh kakak.
Tak boleh kakut sut ini dibasuh kakak. Salah. Bak oleh nenek, oleh adiknya. Bangunan ini dirasmikan oleh beliau. Kalau kata ayat aktif, beliau merasmikan bangunan ini. Ada kata sendi oleh? Tak ada. Tetapi apabila kita jadikan dia ayat pasif, kita kena masuk kata sendi oleh. Bangunan ini dirasmikan oleh beliau. Jelas Baik, 16. Hingga dan sampai. Digunakan secara bergantian untuk perihal peringkat, had masa, waktu dan tempat. Hingga malam. Hingga peringkat itu. Hingga sekolah rendah. Sampai malam. Sampai sana. Okey, jelas. Ini. Dalam dan antara. Digunakan untuk lingkungan yang tiada ruang, jarak dan jangka waktu. Antara panglima. Antara mereka. Perbalahan antara mereka. Nampak ni, dia tak ada ruang, tak ada jarak, tak ada waktu. Dia tak melibatkan jarak, tak melibatkan ruang, tak melibatkan waktu. Contohnya, perbalahan antara mereka akhirnya berkesudahan. Contoh, antara. Okay, awak tak boleh guna di antara. Kalau di antara merujuk tempat. Jadi kalau yang tak merujuk tempat, kita kena guna antara saja. Perhubungan antara kedua adik-beradik tersebut semakin renggang. Tak boleh awak buat perhubungan di antara kedua, itu salah. Sebab kalau di antara itu merujuk tempat. Okay, jelas Okay. Baik. Ini selesai. Contoh-contoh beberapa contoh kata sendi ada 17 ada banyak kata sendi. Boleh rujuk balik nanti. Kita akan kalau awak tak faham ataupun awak tak berapa jelas, boleh rujuk lagi video ni. Lihat berulang-ulang kali, tengok jenis-jenis kata sendi berserta ayat contoh. Baik, setelah itu setelah selesai memahami ataupun kita belajar tadi beberapa jenis kata sendi, di sini ada sedikit latihan. Okey, latihan yang saya berikan ni adalah sebagai latihan pengukuhan untuk mengukuhkan lagi kefahaman anda semua berkenaan dengan kata sendi. Baik, arahan garis kata sendi nama yang salah, kemudian betulkannya. Okey, awak gariskan kata sendi nama yang salah, kemudian betulkan. Betulkan kata sendi itu maksudnya awak letakkan kata sendi yang betul di ruangan yang disediakan ni. Contoh, novel berjudul Cinta Terlarang dikarang oleh Cik Haini daripada Sabah. Mana yang agak salah? Mana yang agak salah? Mana satu tu salah? Jadi kalau kata sendi awak kata daripada salah, gariskan daripada. Gariskan daripada. Kemudian kat sini ruangan yang betul ni tuliskan jawapan dia. Tuliskan jawapan. Okay, kat sini tuliskan jawapan. Apa jawapan yang betul? Di sini. Apa jawapannya? Kalau salah daripada, tuliskan yang betul apa? Ya, dari. Sebab apa dari? Sebab dia melibatkan tempat. Sabah ni tempat. Sabah ni tempat. Jadi kena letak dari. Okey, contoh ni saya tulisan tak berapa nak elok. Pen saya ada masalah sedikit. Okey, dari. Jelas Okey. Jadi begitu juga untuk latihan nombor 2 hingga nombor 10. Okey, latihan ini nanti saya akan masukkan dalam WhatsApp. Jadi awak boleh sama ada nak print. Kalau yang ada printer di rumah boleh print. Kemudian tampal di dalam buku tata bahasa. Bagi yang tak ada printer, tak ada pencetak, nak salin balik pun boleh, tak ada masalah. Soalan 1 hingga soalan 10. Buat di buku tata bahasa. Begitu juga dengan soalan sebelum ni tadi yang berkaitan dengan kucing, sifat-sifat kucing tu kan. Pun sama, buat di buku tata bahasa. Untuk yang kucing tadi tu, mana yang kucing ni, awak tak perlu salin semula petikan ni tak perlu salin. Awak cuma buat sebagaimana yang saya dah nyatakan tu. Buat gambar kucing, lukislah gambar kucing yang macam mana pun nak buat, tak ada masalah. Kemudian hanya keluarkan sifat-sifat kucing tersebut. Buat dalam bentuk grafik. Jelas. Baik, jadi saya rasa cukup setakat ini untuk pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi. Jika ada salah dan silap, saya minta maaf. Masih dalam mood hari raya, maka saya ucapkan selamat hari raya. Duduk kat rumah elok-elok. Jangan keluar jika tiada urusan yang penting. Sebab kes COVID sekarang semakin runcing. Jadi semoga jaga diri baik-baik. Saya sudahi dengan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.